Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Ba'd. Dan alhamdulillah rahmat dan ampunan dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dah dapat rasmi kita punya speaker. Imam meja baca tadi macam Imam Mekah kan. Mudah-mudahan dia dapat menambahkan kekhusyukan kita dalam sembahyang ni tu. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid dan juga ahli jemaah dalam menjayakan kita punya speaker ni. Rasa bukan murah ni, berpuluh ribu ke dia. Itu. Terima kasih kepada pengurusi, juga kepada ahli AJK, juga kepada ahli jemaah, kita punya mantan pengurusi dan semuanya lah yang terlibat dalam kita punya menjayakan, mengimarahkan masjid itu. Ini memberikan keselesaan pada ni lah jemaah kita untuk khusyuk dalam solat dan juga kepada imam kita. Imam-imam taklah nak kena tekan lah Bilal macam tu juga. Nak qomat relax kan. Imam pun tak perlu nak tekan sangat dah. Nak berlagu ke itu. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita teruskan pembelajaran kita pada malam ini. Yang mana saya ingat yang surah Nazi'at ni kita ni lah kita hold dulu lah sebab dalam kitab yang photostat tu tak silap Ustaz tak ada. Betul tak? Kita langkau terus surah Abasa. Abasa ni ada. Kalau kita tengok dalam muka surat yang kitab ada bawa kitab tak apa. Yang ni kita ambil dalam kitab. Kalau saya rasa Nazi'at itu panjang juga sebenarnya. Jadi kalau kita nak bahaskan tanpa ada rujukan kitab agak susah sikit dah nak rujuk kan. Kalau kita nak tengok buku lebih baik kalau ada kitab kita boleh ambil poin yang penting, mana-mana rujukan yang kita nak rujuk untuk doa ke dan sebagainya. Jadi kalau Quran hanya dia punya itulah dalam bahasa Arab sahaja kan. Jadi kita yang ni Ustaz lompat terus kita langkau ke surah Abasa. Okey, dalam ni surah dalam kitab yang cetakan baru ni muka surat 56. 56. Dan dalam kitab yang lama yang photostat kita buka muka surat 15 itu. 15. Lepas habis yang last yang kita dah belajar surah An-Naba, kita masuk surah Abasa. Jadi kita mulakan muka majlis dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi seperti biasalah kita akan baca sampai ayat ke-10, kemudian Ustaz akan huraikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Okey, kita tengok apa yang nak diceritakan dalam surah Abasa ni. Okey, surah ni surah Abasa yang bermaksud bermasam muka, bermuka masam ataupun bermasam muka. Ini surah ni ada surah yang ke-80. Itu dia ada 42 ayat. Diturunkan di Mekah. Ayat 1, dia ada ayat 1 sampai 42 itu. Yang mana sebelum Nabi hijrah ke Mekah, maka turunlah ayat Abasa wa Tawalla. Kalau kita tengok kenapa surah itu dinamakan dengan nama-nama tertentu, adakah ada cerita yang special berkenaan dengan nama surah tu daripada kisah yang penting? Maka kalau kat sini ulama ada letakkan nama-nama surah itu, kadang-kadang ada sebut perkataan itu dalam surah ataupun ayat itu, maka dia letakkannya nama surah itu. Antaranya surah Abasa wa Tawalla, surah bermuka masam. Okay, kita tengok isi kandungnya, isi kandungan. Abasa wa Tawalla, apa maknanya? Dia bermuka masam dan berpaling. Siapa yang bermuka masam dan berpaling itu? Jadi kalau ayat yang bentuk dalam penceritaan, dia ada asbabun nuzul dia. Penceritaan yang diceritakan kadang-kadang terus masuk kepada poin cerita tu. Kita tak tahu. Kalau kita nak terjemahkan sendiri, kita memang tak tahu siapa yang kata bermuka masam dan berpaling daripada seseorang itu. Ada juga ayat yang kita boleh faham dalam konteks perkataan itu yang Allah turunkan dalam bentuk zahir ayat tu dan mudah untuk faham. Biasanya cerita yang kita nak mudah untuk faham adalah cerita tentang kaum-kaum yang terdahulu. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang neraka, syurga. Setengah dari ayat Quran tu kita boleh faham secara zahir. Dan ada banyak daripada ayat Quran itu, tambah-tambah juzuk-juzuk yang ke-30, ada yang kita tak boleh faham secara zahir. Melainkan kita kena tahu, dia panggil asbabun nuzul. Sebab nuzul, sebab turunnya ayat ni. Ayat ni diceritakan bila dia turun, kat mana lokasi yang diturunkan itu, dan kepada siapa yang dikhitabkan, kepada siapa diturunkan ayat ini. Kalau kita baca yang telah lepas surah Naba, dia cerita Nabi berdebat dengan kaum musyrikin, dan yang boleh mengambil perdebatan itu, para sahabat boleh ambil intisari daripada ayat itu sebagai pengajaran untuk menguatkan keiman bagi orang yang mukmin. Kalau orang musyrikin, dia adalah hujah, menjadi hujah bagi dia untuk orang musyrikin. Untuk kita juga menjadi meningkatkan iman. Surah Naba cerita tentang neraka, cerita tentang syurga, nikmat, apa yang berlaku, itu asas dalam keimanan untuk meningkatkan iman. Tapi kalau cerita yang kita baca hari ini, dia tak ada kaitan dengan tu. Dia bercerita tentang ini cara lebih kepada akhlak, sifat. Macam mana kita nak mencontohi, nak meneladani sifat dan akhlak Nabi dalam interaksi kita dengan orang lain. Ini dia masuk dalam bab adab. Okey, kita tengok dulu dia punya isi kandungan. Kitab yang merupakan cinta. Satu cerita ini merupakan cinta. Cintanya Allah kepada Nabi dalam menegurnya Rasulullah itu dengan lemah lembut. Cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah itu pada sahabat, saling mencintai antara bersama. Berarti kalau kita hidup ni, ini kalau kita kata ulama, ini orang mana kalau kita lebih pada motivate lah, motivasi. Kadang-kadang keimanan kita dalam kehidupan kita ni yang meningkatkan kita, mendorong keimanan kita bukan adik-beradik kita, walaupun kadang-kadang dia satu darah kita.
Itu juga boleh kita ambil pengajaran daripada ataupun pelajaran yang kita nak belajar ataupun kita nak isi kan apa ilmu tentang kita punya ukhuwah kita bersama para sahabat kita, bersama dengan adik-beradik. Lepas tu kalau kita tengok zaman Rasulullah ni, Rasulullah hijrah, rata-ratanya yang duduk dengan Rasulullah itu yang rapat, yang mengorbankan nyawa, ramai sahabat-sahabat Nabi kan, ramai sahabat. Ada juga di kalangan ahli keluarga Nabi pada awalnya itu banyak yang menentang dalam Nabi, dalam mana Nabi menyeru dakwah ni. Macam tu juga kita. Kadang-kadang yang paling rapat kita adalah sahabat-sahabat kita yang bantu kita susah senang. Kadang-kadang kita susah, kita nak perlukan keuangan, duit dan sebagainya, minta kat dia tak dapat. Tapi minta pada sahabat kita dapat. Macam tu. Allah datangkan orang yang membawa kepada akhirat, membawa kita kepada keimanan, membawa kita kepada kebaikan. Itu kadang-kadang bukan daripada adik-beradik kita ataupun darah daging kita sendiri. Ramai daripada kawan-kawan sahabat. Itu rata-ratanya lah. Okey, kita tengok seterusnya. Menurut sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang ini kita punya, bila cerita tentang Quran, asbabun nuzul ke, cerita tentang bila surah ni turun dan kaitan dengan Quran, cerita-cerita, termasuk juga ada yang sebahagiannya daripada Israiliyat. Kita boleh rujuk kat sini kalau kita kata yang lebih sahih itu diambil cerita daripada para sahabat, itu daripada Ibnu Jarir. Demikian juga di riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang diterima dari Ibnu Abbas. Ini al-mufassirin. Selalunya cerita-cerita ni kita panggil ada kalau kita belajar al-qasas Qur'ani. Cerita tentang macam mana nak letakkan asbabun nuzul, bila tentang ayat Quran tu bila turun, waktu berkaitan dengan hadis apa, itu dia panggil ilmu qasas Qur'ani. Dalam ilmu qasas Quran ni dia ada pembahagian 4. Dia ada qasas al-adabi, dia panggil, bukan adabi rempah lah. Dia qasas cerita tentang masyarakat tempatan yang kita boleh ambil sumber daripada orang-orang terdahulu yang duduk di tempat tu. Kalau ada satu dia panggil kisah-kisah, dia boleh ambil daripada riwayat, daripada cerita-cerita yang dimasukkan dalam Quran. Sejarah-sejarah dahulu juga dia ambil daripada ahli kitab. Ada juga para sahabat dia cerita, dia tanya kepada orang-orang Nasrani ataupun Yahudi tentang cerita-cerita terdahulu yang diturunkan dalam Injil. Itu yang diambil daripada ulama-ulama mufassirin. Dia ambil cerita-cerita tersebut, kemudian dia tapis. Kalau cerita ni daripada sahabat, dia ambil letakkan sebagai hadis. Kalau cerita ni cerita pada kisah, beberapa kisah Israiliyat itu ada letak, tidak ada riwayat daripada hadis, tapi riwayat daripada, dia ambil riwayat daripada orang yang terdahulu, kata daripada orang Yahudi ke orang Nasrani. Itu dia ambil daripada kitab-kitab Samawi yang terdahulu, kitab-kitab Taurat, Zabur ataupun Injil. Dia diambilkan cerita, dia masukkan dalam beberapa kisah daripada Quran. Dia masuk. Kalau sama, yang nampak okey, dia masukkan juga. Ada juga tawakuf juga, dia menangguh tu. Jadi cerita tentang surah Abasa ni kata, sedang Rasulullah SAW menghadapi beberapa orang terkemuka Quraisy, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Ini kata orang-orang besar Quraisy masa tu, belum di Mekah, belum lagi dia pun masuk Islam, orang besar-besar ni. Abu Jahal ada kat situ, dan Abbas bin Abdul Muttalib dengan maksud memberi keterangan kepada mereka tentang hakikat Islam supaya mereka sudi beriman. Nabi ni dia berjalan. Kalau kita tengok daripada cerita kisah, ada riwayat yang lain mengatakan Nabi berjalan menuju ke Kaabah ketika tu, dan Nabi bertemu beberapa pembesar Quraisy, iaitu Utbah, Abu Jahal dan Abbas. Nabi tak sempat nak jumpa. Ada satu orang yang mana dia duduk tepi Nabi, dia menyembang ni maknanya bukan menyembang biasa, dia tanyakan tentang Quran, tentang wahyu-wahyu Allah. Satu orang ni dia tanya-tanya sampai Nabi nak tanya ke orang, nak dakwah pembesar Quraisy tadi, tak sempat. Dia banyak tanya. Lepas tu Nabi pun
muka berubah, masam dan marah. Dalam keadaan yang masam dan marah, tak puas hati lah. Okey, kita tengok. Supaya mereka sudi beriman. Di waktu itu masuklah seorang lelaki buta. Lelaki itu buta. Pemuda tu satu orang yang buta. Dia bukanlah kata dia lebih kurang dalam belasan tahun kata. Orang yang buta, yang dikenali namanya dengan Abdullah bin Umi Maktum. Inilah sahabat Nabi yang mulia. Satu orang yang buta. Dia masuk ke dalam majlis dengan lengan meraba-raba. Dia buta. Dia masuk dalam majlis tu, Nabi nak berdakwah pada pembesar Quraisy. Kemudian yang ni ada dua riwayat. Satu kata yang ni berada di satu tempat yang di rumah Nabi, datangnya pembesar Quraisy. Ada kata Nabi tengah berjalan-jalan, dia tanya Nabi banyak soalan. Ibnu Umi Maktum ni, Abdullah bin Umi Maktum ni, dia menanyakan tentang agama, tentang soalan agama, wahyu, Quran yang dia nak hafal. Masa itulah dia nak tanya Nabi, kan? Ada dua. Yang ni satu lagi yang dalam kita ambil kitab ni, dalam Buya Hamka menceritakan tentang dalam majlis. Mana satu tempat lah. Masuknya Ibnu Abdullah Umi Maktum ni meraba-raba tangan, dia kata, cari Nabi. Sejenak Rasulullah SAW terhenti bicara. Dalam riwayat yang pertama yang kita baca, ini adalah Nabi berhenti bicara tentang mengajak pembesar Quraisy ni beriman. Yang ni ada cerita tentang Nabi baru nak terang tentang Islam, kan, pada tiga orang tadi lah. Tengah-tengah Nabi terang, kan, datang Abdullah Umi Maktum ni, kan, macam dia mencelah tengah majlis tu lah. Oleh sejenak Rasulullah terhenti bicara. Orang buta itu memohon kepada Nabi supaya diajarkan kepadanya beberapa ayat Quran. Apa yang diminta oleh orang buta ni, yang dipanggil Abdullah bin Umi Maktum ni, sahabat yang mulia ni, kata, mungkin oleh kerana terganggu sedang menghadapi pemimpin itu, kelihatanlah wajah beliau masam menerima permintaan Ibnu Umi Maktum itu. Muka Nabi jadi masam. Ini dia panggil abasa, iaitu bermuka masam. Sehingga perkataan orang itu seakan-akan tidak beliau dengarkan, dan beliau terus juga menghadapi pemimpin Quraisy tersebut. Ini kita ambil riwayat yang diceritakan oleh Buya Hamka lah. Dalam satu majlis, Nabi tengah dakwah itu, Nabi tengah bicara tentang Islam pada tiga pembesar tadi, dan tengah cakap, ada satu orang datang meraba-raba nak bertanyakan Nabi tentang Quran tadi, tentang ayat-ayat Quran yang turun pada Nabi itu. Kemudian mengganggu Nabi, dan beliau terus juga menghadapi pemimpin Quraisy tersebut. Jadi Nabi berpaling pada Abdullah Ibnu Umi Maktum tadi, dan teruskan berbicara dengan pemimpin Quraisy tersebut. Ini dia biarlah, kata, dia utamakan siapa dulu? Dia utamakan pembesar-pembesar tadi, kata. Setelah selesai semuanya itu, dan beliau akan mulai kembali kepada keluarganya, turunlah ayat ini, iaitu dia bermuka masam dan berpaling, abasa wa tawalla. Setelah ayat itu turun, sedarlah Rasulullah SAW akan kekhilafannya. Kekhilafannya ini dimasukkan itu adalah kesalahannya lah. Sedarlah lepas Allah tegur dalam mana Allah kata dia bermuka masam dan berpaling. Beliau segera menghadapi Ibnu Umi Maktum, dan beliau perkenankan apa yang dia minta. Dan dia pun sejak itu menjadi salah seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Kata Abdullah Ibnu Umi Maktum ni, cerita sikit lah tentang kehebatannya. Kenapa dia disandarkan kepada anak Umi Maktum? Kenapa dia tak kata anak Zaid? Ayah dia ada nama, tak silap saya, nama Zaid apa, kan? Kerana Abdullah ada Ibnu Umi Maktum ni, dia ayah dia meninggal awal. Jadi mak dia lah yang pelihara dia. Dia juga salah seorang, dia anak saudara sabit kepada Rasulullah. Khadijah pun dia Ibnu Umi Maktum ni, mak dia
Tak silap ustaz, adik ataupun kakak kepada Khadijah. Itu dia satu orang hebat. Cerita tentang Ibnu Ummi Maktum ni, kelebihan dia, yang mana dalam sebelum bukanya kota Madinah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Ibnu Ummi Maktum ni dia dengan Mus'ab bin Umair, dua orang. Mereka lah yang terawal, lebih kurang dalam 3 bulan awal, ada kata bertahun awal, datang ke bumi Madinah semata-mata untuk ajarkan Quran pada ahli Madinah ketika itu. Dan dia juga antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dia juga termasuk dalam ahli ilmu. Dan dia juga imam. Dia menggantikan Rasulullah dalam menguruskan hal dalam kaitan dengan masjid ataupun menyebarkan ilmu bila mana Rasulullah keluar. Itu Ibnu Ummi Maktum ni. Dia bukan orang calang-calang, orang yang hebat. Ada satu riwayat cerita tentang perang Badar ataupun perang Uhud, tak silap ustaz. Dia adalah orang yang dikatakan Nabi, boleh tak aku nak sertai? Nabi tak bagi kerana dia tak nampak, dia buta. Dia katakan Nabi sampai dia nak khidmat dalam agama, sehingga kan dia kata kalau aku pegang bendera pun tak apa, aku pegang panji-panji Islam pun tak apa. Sampai macam tu nak khidmat kepada Rasulullah, untuk nak korban dalam agama itu. Dan juga Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni, yang mana kelebihannya lepas pada masa tak silap ustaz, zaman Khalifah Umar Al-Khattab, masa tu ada perang yang besar, perang Qadisiyah, perang antara Islam dengan Parsi. Masa itulah Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni dapat capai impian dia untuk sertai dalam peperangan. Nah, akhirnya dalam peperangan tersebut dia syahid di Iraq ketika itu. Hebat. Dia nak pergi perang pada zaman Rasulullah tak bagi. Satu lagi dia masih muda lagi. Kemudian dia juga orang yang termasuk dalam orang yang ahli ilmu. Walaupun buta mata tapi hatinya sangat terang. Hatinya sangat hati yang penuh dengan kesucian, sehingga Allah sendiri cakap dalam Quran yang surah yang kita baca. Itu satu sahabat Nabi. Banyak lagi lah cerita tentang Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni. Ada banyak lagi, kalau kita tengok sirah dia memang banyak lagi lah cerita tentang riwayat sahabat ini. Okey, aman. Setelah ayat itu turun, sedarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kekhilafannya. Beliau segera hadapi Ibnu Ummi Maktum dan beliau memperkenankan apa yang diminta. Lepas pada tu Allah tegur, terus Nabi jumpa dengan Abdullah Ibnu Ummi Maktum tadi, yang mana Nabi perkenankan apa yang dia minta. Dia bukan minta hal dunia pun, dia minta untuk apa wahyu yang dia tak hafal lagi, yang dia nak hafal, iaitu Quran. Dia minta ilmu-ilmu yang Nabi ada pada Nabi untuk diajarkan kepadanya. Abdullah Ibnu Ummi Maktum, orang yang hebat, orang yang buta tapi hebat. Kalau kita tengok, kita pun ada juga kat sini yang qari daripada Kelantan kan, Qayyim apa nama dia. Ada juga satu orang yang buta. Ada juga orang yang fasih dalam bertaranum Quran kan, untuk melakukan Quran ataupun dalam makhraj, tajwid dan sebagainya. Ini juga ada juga satu orang yang mana guru di Madinah itu. Dia satu orang yang buta tapi dia boleh mengajar. Dalam keadaan mengajar dengan penuh, seolah-olah kalau dia mengajar itu dia nampak, dia baca kitab satu persatu dia baca. Itu kelebihan, walaupun buta tapi hebat. Atau inilah orang yang mana hati dia terang itu. Di mana saja bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, beliau menunjukkan muka jernih, berseri kepadanya, dan kadang-kadang beliau katakan, hai orang yang telah menjadi sebab satu kumpulan ayat turun dari langit kepadaku. Nabi jumpa je Ibnu Ummi Maktum ni, Abdullah Ummi Maktum ni. Nabi kata, lepas daripada Allah tegur tu, Nabi dah tak berkemasam dah, walaupun dia buta. Nabi melihatnya dengan penuh kesenyuman, dengan penuh senyuman. Ini ada satu iktibar. Lepas ni kalau kita tengok ayat seterusnya, bila Nabi jumpa orang yang bertanyakan soalan, Nabi akan utamakan dulu. Sebab Allah tegur ni pada kita juga kan? Dari ayat seterusnya, bukan kita ni hanya nak melayan orang-orang yang terkemuka sahaja, yang berjumpa dengan kita. Bukan kita nak melayan, kita utamakan orang-orang yang hebat dulu kan, orang-orang yang besar-besar kan.
Kalau ada orang yang bertanyakan tentang hal agama pada kita, yang mana yang kita tahu dalam hal tersebut, kita kena utamakan orang tu dulu. Walaupun tak kira siapa, dia orang yang miskin ke, dia orang yang senang ke, kan, kita utamakan dia dulu. Ini ada Allah ajar kita macam mana cara nak berinteraksi dengan orang, muamalah dengan orang. Ni ada kita tengok seterusnya. Nabi kalau jumpa Ibnu Ummi Maktum ni, Nabi kata, hai, Nabi kata kat dia, orang yang telah menjadi sebab satu kumpulan ayat turun dari langit kepadaku. Ayat ni turun kerana dia, kerana Abdullah Ibnu Ummi Maktum tadi, kan. Tu Nabi cakap macam tu. Siapa lagi yang ada ayat turun pada satu orang kerana Allah menegur Nabi, melainkan dia seorang je. Ada juga ayat daripada cerita pada orang lain, tapi lebih pada cerita pada seseorang itu, sifat-sifat seseorang itu. Tapi yang ni direct Allah tegur Nabi supaya layan Abdullah Ibnu Ummi Maktum dulu. Ibnu Katsir pun meriwayatkan bahawa bukan saja Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang membawakan riwayat ini, cerita tentang Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni, yang cerita tentang Abbas SWT, bukan saja diriwayatkan oleh dua orang tadi, bahkan pula diriwayat dari Urwah bin Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Ad-Dahak, Ibn Zaid dan lain-lain, bahawa yang bermuka masam itu memang Rasulullah SAW sendiri, dan orang buta itu memang Ibnu Ummi Maktum. Ini cerita riwayat daripada para sahabat yang lain. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal, satu-satunya orang buta yang turut hijrah bersama para sahabat ke Madinah, satu-satunya orang buta yang 2 kali diangkat Rasulullah SAW menjadi wakilnya, menjadi imam di Madinah ketika beliau bepergian keluar kota untuk waktu yang agak lama. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah. Ini adalah kakak atau adik kepada Khadijah. Ini isteri Rasulullah SAW. Dan setelah di Madinah, beliau pun menjadi salah seorang muazzin yang diangkat Rasulullah SAW di samping Bilal. Sampaikan Rasulullah mengangkatnya sebagai tugas menjadi muazzin. Sebelum hijrahnya Nabi, Rasulullah hantarkan, kata 3 tahun tak silap Ustaz, ataupun 2 tahun untuk mengajar Al-Quran. Kemudian hijrahnya Rasulullah, dia disahabatkan dengan sahabat Ansar. Kemudian sahabat Ansar itulah yang mana yang menjaganya seperti adik-adiknya, sentiasa pimpinnya di mana-mana. Ibnu Ummi Maktum ni dia muazzin yang kedua. Kalau kita tengok dari sirah ni, mula-mula Sayyidina Umar ada riwayatkan, kata, kalau kamu dengar azan Bilal, maka makanlah kamu, kerana ia masih malam. Kalau kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum, maka berhenti, makanlah kamu, kerana ianya telah masuk waktu subuh. Itu ni maknanya dia adalah azan muazzin yang kedua. Yang pertama, azan pada malam hari itu adalah Bilal. Ini waktu bulan Ramadan yang Umar pesan. Jadi inilah kata muazzin atau Ibnu Ummi Maktum yang kedua. Kemudian dia adalah imam lepas Nabi keluar dengan ada beberapa urusan. Jadi ni kata muazzin ni, kata Ibnu Ummi Maktum ni dia buta. Dia tak nampak, dia tak boleh tengok macam mana. Kalau di Mekah tu, kalau kita berada di pada pasir, kita boleh nampak macam mana fajar sodik, bukan fajar kazib yang putih-putih yang keluar macam nak subuh tu. Dia dah cahaya ufuk, cahaya yang warna kuning itu, yang cahaya matahari terus berterusan keluar. Jadi dia buta. Macam mana dia nak azan? Jadi ada sahabat-sahabat yang duduk dalam masjid bersekalinya, dia akan habaq kata, dah masuk subuh. Maka dia pakai pimpin Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini untuk melakukan azan pada satu tempat yang tinggi. Ini di Madinah ketika itu. Jadi dia azan waktu subuh. Dia masuk waktu subuh itu. Jadi seterusnya ayat yang pertama. Dia bermuka masam dan berpaling, yakni Rasulullah SAW, lantaran datang kepadanya orang buta itu. Padahal adakah yang engkau tahu, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Yani Allah tegur Nabi, Allah kata yang kedua, ayat yang ketiga ni, Allah kata, kau tahu tak, yani Ibnu Ummi Maktum ni, dia datang ni sebenarnya untuk menyucikan dia dosa dia.
menyucikan dosa itu. Apa yang tafsir, apa yang ceritanya sebenarnya, kita tengok. Dalam ketiga ayat ini ahli-ahli bahasa yang mendalami isi Al-Quran ni dalam ilmu lughatul Arab, lughatul Arabiah, merasakan benar-benar betapa mulia dan tinggi susunan bahasa wahyu itu sampai kepada Rasulullah. Beliau disedarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya. Hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahawa dirinya dia dihargai. Yang ni kalau kita pun macam tu juga. Kalau orang datang, kita bersembang berbual dengan orang tu, dengan orang yang bertanya pada kita, maka bila ada satu orang yang lebih, kita rasa macam patut layan dia lebih daripada orang yang kita sembang tu. Dia darajat lah, darajat. Dalam hal yang kata darajat. Tunggu, jangan kata kita suruh orang yang datang tu nak tanya kita, tak kira pada pangkat tinggi ke siapa, kan? Yang ni dalam mana kita berurusan luar lah. Kalau kerja lain lah, kalau tentera lain lah, kan, urusan kerja bos ke apa tu lain cerita. Tapi ni dalam kita berurusan dengan orang, walaupun orang tu banyak sumbang kat kita, walaupun tu orang tu lebih rapat kita, banyak bagi manfaat pada kita, kita teruskan apa yang ditanya sampai selesai urusan kita dengan seseorang tu, barulah kita berurusan dengan orang yang kedua. Tunggu, hold dulu. Mana yang tengah bicara dengan kita, teruskan. Itu yang Allah ajar kepada Rasulullah bila kita bicara dengan seseorang. Yang mana beliau disedarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya. Hendaklah bermuka manis terus sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahawa dirinya dihargai. Pada ayat 1 dan 2 kita melihat bahawa kepada Rasulullah SAW tidaklah dipakai bahasa berhadapan. Misalnya, mengapa engkau bermuka masam? Nak tegur orang ni lah. Kalau orang salah, kita ada cara nak tegur. Dia tak boleh dengan cara yang pertama. Allah pun tak tegur Nabi dengan cara pertama. Mengapa engkau bermuka masam? Mentang-mentang yang datang itu orang yang buta. Allah tak abang macam tu. Dan tidak pula bersifat larangan. Jangan engkau bermuka masam dan berpaling, kerana dengan susunan kata larangan, teguran itu menjadi lebih keras. Yang ni kan, kalau parenting orang putih, kadang-kadang dia tak bagi cakap jangan. Tapi kita orang Asia dengan itu cara kita, jangan buat. Tapi kalau kita tengok ada apa yang diajarkan oleh Allah dalam teguran Nabi kepada Nabi ni, Allah tak direct ke terus kata mengapa engkau bermuka masam, kan? Kenapa tak layan? Kenapa mentang-mentang orang tu membutuh? Sebab apa? Sebab Allah nak ajar Nabi yang Nabi ni tak tahu tentang benda, tentang macam mana nak berurusan ketika itu, apa yang berlaku tu, kata. Sebab Nabi tak tahu lagi, kan? Kemudian kata, dan Allah tak kata la, jangan. Allah kata jangan ni bagi orang yang dah tahu sebenarnya. La taqrabu zina, jangan hampiri zina, jangan makan harta anak orang yatim. Kenapa jangan Allah abad dalam Quran pada kita semua? Kerana sebelum itu diberitahu dahulu, kemudian baru kata jangan. Macam kita lah nak tegur orang, tegur jangan, kita nak sound direct bagi jangan, betul. Kita kena ada hikmah caranya. Cara macam yang Allah tegur Nabi ni, dia ada cara dia. Kita tengok. Tidak layak dilakukan kepada orang yang Allah sendiri menghormatinya. Sebab tu Allah tak secara marah dalam bentuk secara teguran yang keras. Allah tidak memakai perkataan yang keras susunannya kepada Rasulnya. Melainkan dibahasakannya Rasul sebagai orang ketiga. Mesti Allah letakkan seseorang dengan nama Rasul. Dengan nama, kalau Rasulullah, Allah tegur Nabi dengan Rasulullah, dengan cara, dengan teguran, beri satu gelaran, iaitu Rasulullah, Rasul, kata Rasulnya. Tidak sepatutnya seorang Nabi melepaskan tawanannya itu. Itu cara Allah tegur, menggunakan Nabi ataupun Rasul dalam bentuk penghabaran yang dengan cara ketiga, seseolah macam mana, macam kalau kita nak cakap lah dengan orang. Contoh, orang tu sembahyang tak betul, orang tu ada satu, dia baca kuat. Dia baca kuat contoh, dia baca kuat, ganggu orang lain. Kita Tok Imam ni kata Tok Imam nak tengok macam mana. Yang pertama dia kata, kalau kita gunakan, kenapa hang baca kuat?
Orang lain nak sembahyang juga. Itu kasar tak? Kasar. Yang kedua kita kata, cik-cik depan ni baca jangan kuat lah. Jangan kuat. Jangan baca kuat. Baca kuat tu apa? Kalau kita kata jangan baca kuat depan ni. Ganggu orang. Tegak keras tak? Keras juga. Macam mana elok kata? Kita buat satu perumpamaan. Satu cerita. Panggil dia dulu. Cerita kat dia kata, kita nak ambil dia, kita ambil contoh orang lain. Dalam masjid ni kata contoh saya tahu. Masjid kita ni dia nak cakap besar taklah besar sangat kata. Tapi saya pernah juga ada beberapa orang duduk tepi saya ni dia baca kuat. Dia baca kuat. Kadang-kadang kita ni maklumlah kadang kita ni telinga tak apa elok. Kita kata kita kadang kena check juga kita kata kita kan, ataupun sesuatu yang kita alami sendiri. Kita buat dalam bentuk penceritaan. Lepas tu nanti saya dengar suara cik ni baca macam sedikit kuat lah, tapi taklah kuat sangat. Dia berhikmah. Cara berhikmah tu, itu yang penting. Itu cara Allah ajar. Kalau kita nak tegur orang, jangan sebut jangan terus direct, ataupun kita kata dalam keadaan menyindir, ataupun dalam keadaan tegur seolah-olah dia tahu benda tu, dia tahu kesalahan dia tu dan sengaja dia buat kesalahan tu. Sebab orang yang kita tegur ni bukan semua tahu. Macam yang kita tahu, kadang-kadang kita rasa kita tahu, punya kita tak tahu. Jadi dalam bentuk nak tegur orang, kalau kita tahu, berhikmah. Lepas ni berhikmah. Kalau kita nak jumpa orang sama tegur dengan elok. Ni kadang-kadang mulut kita ni tak boleh. Dia rasa macam memang nak kena tegur benda tu. Dalam hal berkaitan dengan biasa dalam persahabatan ke, dalam masjid, dalam hukum fiqh lagi lah, itu lagi keras. Kalau keras dia ingat kadang kita rasa kita ni keras kan, dia kena habaq terus, kena habaq. Tapi bukan macam tu cara dia. Macam mana Allah tegur ini, Allah tegur Rasulullah dengan cara yang lemah lembut, macam tu cara kita. Cara kita nak sampai kepada orang, kita kena mesti hikmah. Macam mana nak pesan pada orang ni? Tengok dulu dia punya perwatakan macam mana. Dia boleh terima teguran ke? Dia seorang yang pandai baran ke? Dia seorang yang ni ke? Kita kena tengok juga macam tu. Itu susah. Nak tegur orang ni, kita kena fikir banyak kali. Apa bahasa yang kita nak gunakan tu, kan? Dan seterusnya kata, melainkan dibahasakannya Rasul sebagai orang ketiga menurut ilmu pemakaian bahasa. Allah tidak mengatakan engkau, melainkan dia. Allah cerita dia tadi, dia bermuka masam. Allah kata engkau bermuka masam. Katakan tak, dia cerita pasal seseorang. Dia ambil satu kaitan, seolah dia cerita, tapi rupanya cerita tu kena kat Nabi. Macam tu Allah gunakan perkataan dia dengan membahasakan sebagai orang ketiga. Ucapan itu menjadi lebih halus. Apatah lagi dalam hal ini Rasulullah tidaklah membuat satu kesalahan yang disengaja atau yang menyakitkan hati. Kalau nak tegur orang, kita tegur dengan cara lemah lembut. Kita kata, kita pandai-pandai kita nak buat macam mana satu perumpamaan yang boleh kita nak sampaikan pada seseorang itu. Kita pun belajar cara cakap kan. Jangan direct macam tu. Tegur jangan kata tak boleh macam ni. Sebab orang tu mungkin tak tahu. Kita tahu, orang tu tak tahu. Nak tegur, fikir macam mana cara nak cakap tu dulu. Itu kita punya hikmah panggil. Bijak dah. Pandai dah. Dia banyak ilmu, pandai. Belajar fiqh merata dah. Kan? Macam-macam ilmu ada. Tapi tak ada hikmah. Bijaksana tu tak ada. Dalam agama kita bukan nak kata bijak semata-mata, tapi nak bijaksana. Dia ada jadi satu orang yang penuh hikmah, barulah cantik. Rasulullah bijak dan penuh hikmah. Ini kata. Dan seterusnya. Apatah lagi Ibnu Ummi Maktum, anak saudara perempuan beliau, bukan orang lain kata. Bahkan terhitung anak beliau juga. Di ayat 3 barulah Allah menghadapkan firman-Nya kepada Rasul sebagai orang kedua dengan ucapan engkau atau kamu. Ayat seterusnya, padahal adakah yang engkau tahu boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
Yang apa yang Ummi Maktum datang kepada Nabi. Kalimat ini pun walaupun terhadap orang kedua, seorang dalam bentuk khitab depan-depan, susunannya pun halus. Memang belum ada orang yang memberitahu lebih dahulu bahawa Ibnu Ummi Maktum itu di belakang hari akan menjadi orang yang sangat penting, yang benar telah dapat menyucikan dirinya. Kata memang kata dalam ni pun secara halus Allah kata atau kata padahal adakah yang engkau tahu boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dalam bentuk padahal kata macam inilah kita kata Nabi, Allah beritahu Nabi kata Ibnu Ummi Maktum dia datang, kita tak tahu dia nak apa. Mungkin dia datang tu untuk Allah kata macam tu, mungkin dia datang itu untuk menyucikan dosa dia. Macam kita lah nak sangkaan pada orang, kan, sangkaan pada orang ni Allah ajar. Kalau orang datang pada kita, kita ambil sangkaan yang baik, ambil sangkaan yang baik dulu, kan. Dia tak datang pada kita nak tanya kita sesuatu ataupun benda-benda apa yang tak puas hati ke, kan, ajak berbincang dulu. Mungkin dia tanya, dia datang nak tanyakan sesuatu yang kita mungkin ni, tapi cenderung pada mungkin yang lebih baik. Kata Allah tegur Nabi, Allah kata layankanlah orang yang buta tadi. Mungkin dia tanya sesuatu yang untuk menyucikan diri ni. Menyucikan diri ni nak tanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama lah. Macam mana benda ni, macam mana benda tu. Itu tentang cerita Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Kalimat ini pun walaupun terhadap orang kedua susunannya pun halus. Ini mana tadi Ustaz baca? Allah pun di dalam ayat ini memakai bahasa halus memberitahukan bahawa Ibnu Ummi Maktum itu kelak akan jadi orang yang soleh, dengan membayangkan dalam kata halus bahawa pada masanya belum ada agaknya orang yang mengatakan itu kepada Nabi. Ialah dalam ni wahyu sampai kepada Nabi dan Allah cerita layankan orang ni untuk apa nama? Layankan apa yang ditanyakan pada Nabi. Dan Allah kata mungkin satu hari nanti orang ini orang yang jadi hebat dalam hal agama. Jadi orang yang hebat dalam Islam tadi. Jadi memang kita tak boleh tolak lah kerana ianya wahyu. Tapi dalam perbicaraan kita, dalam kita nak pertimbangkan orang, kalau orang nak tanya kita, ada dua pengajaran kat sini. Hikmah dalam berbahasa. Hikmah dalam berbahasa nak tegur, tak kira siapa. Nak tegur anak ke, nak tegur adik-beradik ke. Sebab kita kata-kata je akhir zaman ni memang kata tegur secara yang boleh bawa kepada pergaduhan. WhatsApp nak tegur anak saudara tak apa-apa, nak elok sangat. Umum tu dia set dalam grup family. Contoh, nak tegur adik dia sendiri pun dia tegur secara umum. Jadi gaduh kat situ, bergaduh. Macam tu juga nak tegur kawan-kawan ke apa, tak puas hati dalam masalah karya, dalam karya kita, gaduh dalam Facebook, WhatsApp. Itu dah WhatsApp kan, belum lagi dalam Facebook. Orang ni komen lagi, orang ni komen kononnya nak betulkan, dia pula jadi orang yang bergaduh juga. Lagi lama-lama semua masuk gaduh, semua jadi gaduh, kan. Eloknya nak tegur. Itu bahaya, kan, dalam mana kita berbicara ni lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang datang pada kita untuk apa-apa saja, kan, benda-benda yang kita boleh kata ambil benda yang baik, sangkaan yang baik. Mula-mula kita boleh sangka dengan sangka yang baik dulu. Kita tanya kenapa ni, kenapa. Nah, itu cara hikmah yang Allah ajarkan pada Rasulullah dan Rasulullah ajar pada kita. Ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh mengambil tibar daripada ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, ayat 1 hingga 3. Ada panjanglah cerita ni, kalau ikut ayat dia sampai ke ayat 10 ceritanya. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang dalam ayat seterusnya. Jadi speaker kuat ni Ustaz susah sikit nak kawal so. Dia kuat kan. Kita nada nak ni kadang dia bunyi dia lain dia, rasa lain dengan semua itu. Dia punya speaker baru ni kena sesuaikan macam mana nak cakap tu. Takut cakap suara ni tebih pula kan. Speaker lama tu menjerit je dah. Itu.
Itu. InsyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.